Salam Keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Sabtu 8 Oktober 2022. Saya Ivan Toh dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Bajet 2023 turut beri faedah kepada komuniti perniagaan dan industri. $681 hub rangkaian gentian optik titik kehadiran akan dibina di Sarawak. Bajet 2023 bukan sahaja mengambil kira kebajikan dan kepentingan rakyat tetapi juga memberi manfaat kepada komuniti perniagaan serta pihak industri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia adalah bajet keluarga Malaysia yang membuktikan tiada satu kumpulan pun tertinggal. Sementara itu, Perdana Menteri turut memaklumkan bahawa pekebun kecil getah Felda turut menerima manfaat kenaikan kadar bantuan musim tengkujuh BMT kepada RM800 menerusi bajet 2023. Bagi membolehkan mereka menerima bantuan itu, syarat pemberian BMT sedia ada yang menetapkan hanya untuk pekebun yang mempunyai tanah seluas 2.2 hektar diubah kepada 4.5 hektar ke bawah. Dulu kita tak boleh bagi sebab dia tak silap saya 5 hektar ke bawah. Sedangkan Felda 10 hektar. 10 hektar ke bawah. Jadi kita ubah dasar itu untuk membolehkan pekebun kecil Felda juga dapat kita ubah polisi 10 hektar ke bawah untuk membolehkan pekebun kecil di Felda boleh dapat. Inilah kajian kita. Beliau berucap pada program Kenduri Sekampung Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia AKM Negeri Sembilan. Perdana Menteri turut memaklumkan bajet 2023 yang dibentangkan Menteri Kewangan semalam adalah selari dengan gagasan Keluarga Malaysia yang jelas menunjukkan tiada golongan yang terpinggir. Ya, sementara itu, lebih 20,000 keluarga Malaysia hadir memeriahkan program Kenduri Sekampung sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat Negeri Sembilan. Program berlangsung di Padan Sekolah Menengah Kebangsaan Palung 7 Gemas. Perdana Menteri meluangkan masa kira-kira 2 jam beramah mesra bersama-sama tetamu serta menikmati masakan tradisional Negeri Sembilan seperti daging masak lompap dan masak lemak cili api. Tahniah kepada warga Palung yang sama-sama memasak yang menggambarkan keharmonian penduduk itu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya inilah tujuan keluarga Malaysia diperkenalkan untuk mewujudkan keharmonian di dalam masyarakat kita. Kita mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Kita ada Cina, kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India, kita ada orang asli. Kalau kita tak mampu hidup secara aman dan harmoni, tidak ada apa yang boleh kita laksanakan. Pada majlis sama, Datuk Seri Ismail Sabri turut melancarkan bantuan lesen memandu keluarga Malaysia yang bakal diberi kepada penduduk Parlimen Jempol. Perasaan saya banyak syukur-syukur gembira lah. Tak pernah katakan majlis terbesar ini saya terima di Palung 7 ni. Saya sebagai tuan rumah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada semua jentera yang datang. Majlis semacam ni memanglah makcik, warga Palung semua menunggu kehadiran PM kita. Kami semua sangat gembira lah terima kedatangan PM. Jadi gotong royong dari petang semalam. Masak-masak
memang macam-macam masakan lah. Dia orang segala agensi semua ada tolong masak. Gembira dan seronok sebab saya rasa the first time program ni diadakan. Jadi macam seronoklah dapat eratkan silaturahim semua kaum di sini. Sejumlah 681 hub rangkaian gentian optik titik kehadiran atau Point of Presence POP akan dibina di Sarawak dalam masa 3 tahun. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, inisiatif yang melibatkan peruntukan sebanyak RM1 bilion itu bakal memberi manfaat kepada 73,548 premis termasuk rumah kediaman. Dalam konteks ini sejumlah 681 point of presence. Ada sekolah, ada bangunan, ada kawasan industri. 681 di seluruh Sarawak dengan peruntukan 1 bilion, dan ini akan memberi manfaat kepada 73,548 premis termasuk rumah-rumah kediaman, dan ini menjadikan keseluruhan projek POP fasa 1 dan 2 Sarawak yang dilaksanakan oleh Kerajaan Pusat berjumlah 1.11 bilion. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Miri. Surat setuju terima SST bagi projek itu telah diberikan kepada sebuah syarikat tempatan dari Bumi Kenyalang pada 6 Oktober lepas. Usaha itu diambil Kerajaan Persekutuan kerana masih banyak kawasan di Sarawak yang memerlukan jaringan dan perkhidmatan internet talian tetap berkelajuan tinggi. Secara keseluruhan, sebanyak 4,323 POP telah dirancang untuk dibina di bawah rancangan Malaysia ke-12 di lokasi berhampiran sekolah luar bandar, termasuk 47 di kawasan industri. Umum mengetahui bajet 2023 telah menyaksikan sektor pendidikan menjadi penerima peruntukan terbesar. Dengan perkembangan itu, ia bakal memberi manfaat kepada pelbagai pihak, termasuklah ibu bapa dalam mendepani kos sara hidup tinggi. Bahawa bantuan awal persekolahan yang diberikan oleh kerajaan ini kepada semua pelajar tanpa mengira pendapatan ibu bapa pada tahun depan merupakan satu inisiatif yang sangat baik dan memberikan manfaat kepada sistem pendidikan sekarang yang mengamalkan amalan demokrasi dalam sistem pendidikan yang lebih terbuka. Selain itu, peruntukan besar mampu memberikan tumpuan kepada usaha pemulihan, pembangunan dan penyelidikan R&D dalam sektor pendidikan, sekaligus dapat membuat perubahan terhadap sistem pendidikan termasuk proses pembelajaran ke arah digital. Kita harap dengan bajet yang besar ini dapat memulihkan institusi pendidikan negara dan melonjakkan kecemerlangan pendidikan negara. Betul-betul turun ke institusi pendidikan, terutama kepada sekolah-sekolah di luar bandar dalam meningkatkan dan menyelenggara fasiliti serta infrastruktur sekolah, terutama dalam pembaharuan kepada pembinaan makmal dan perpustakaan serta kelas yang menggunakan teknologi yang baru. Sebanyak RM55.6 bilion diperuntukkan, iaitu bertambah sebanyak RM3 bilion berbanding tahun 2022. Bagi golongan ibu bapa, mereka bersyukur di atas bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 setiap murid yang akan terus meringankan beban bagi pembelian keperluan persekolahan. Saya akan membeli keperluan persekolahan anak-anak saya lah, yang sekolah nak masuk 3 orang anak saya, alhamdulillah. Terima kasihlah atas sumbangan tu. Dengan sumbangan kementerian ni, kita dapat belanja lah. Untuk barang-barang persekolahan anak-anak, beg sekolah, baju ke, sekarang semua dah naik harga sekarang. Memang kalau perasan pun bukan sedikit, semua barang benda naik.
Memang tak boleh nak jangka jugalah sekarang. Kalau sekarang ada dapat sikit tu, ada backup jugalah. Dana lebih besar juga diperuntukkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam bajet 2023 sebanyak 15.1 bilion ringgit, meningkat sebanyak 4.25%. Menerusi kenyataan, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad maklumkan melalui jumlah itu fokus diberikan kepada bantuan tunai, penyelesaian pinjaman pendidikan, pembangunan seperti naik taraf jaringan digital dan fasiliti institusi pengajian tinggi IPT di seluruh negara. Ia sekaligus membuktikan keprihatinan kerajaan untuk mengekalkan IPT sebagai pelaburan terbaik bagi membina masa depan pelajar. Peruntukan meliputi 11.7 bilion ringgit bagi perbelanjaan mengurus dan 3.4 bilion ringgit bagi perbelanjaan pembangunan. Kerajaan juga menitik beratkan pendidikan TVET dengan menyalurkan peruntukan bernilai 6.7 bilion ringgit. Selain itu, 30 juta ringgit juga diperuntukkan bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan menerusi dana inovasi digital Digit. Manakala 20 juta ringgit yang disediakan bagi melaksana program usahawan Siswaza Push bakal memanfaat 1,000 graduan yang menceburi bidang keusahawanan. Usaha mengatasi ketirisan hasil juga diberi penekanan menerusi bajet 2023. Penganalisis ekonomi Dr. Zokri Idris berpendapat langkah itu perlu bagi mengimbangi kesan belanjawan yang mengembang serta situasi defisit semasa. Untuk kita mengelakkan ketirisan dan juga kebocoran hasil negara. Dan kita lihat antara dalam perundingan 173 bagaimana Yang Berhormat Menteri Keuangan menyebut untuk menangani ketirisan hasil ini dengan memperkenalkan Multi-Agency Task Force. Tambahnya, usaha meningkatkan perolehan juga mampu digerakkan menerusi pengenalan Akta Tanggungjawab Fiskal yang bakal dibentangkan. Bajet 2023 juga akan meneruskan kesinambungan inisiatif keprihatinan kerajaan memacu sektor pengangkutan untuk kembali bangkit. Inisiatif yang dibentangkan seiring dengan keperluan sosioekonomi semasa serta dapat memastikan ketahanan ekonomi negara terus diperkukuh di saat ketidaktentuan ekonomi global. Menurut MOT, kerajaan juga akan meneruskan program PAS perjalanan bas dan rel tanpa had My 50 yang memberikan manfaat kepada hampir 180,000 pengguna. Subsidi 209 juta ringgit bagi perkhidmatan pengangkutan udara luar bandar yang diperuntuk adalah selaras dengan komitmen kerajaan sejak tahun 2007 menerusi syarikat penerbangan Maswing. Perkhidmatan itu akan dimanfaatkan penduduk kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Selain itu, pemberian 50% diskaun ke atas tambang pengangkutan awam, kendalian prasarana kepada 21,000 pemegang kad veteran ATM dan kad pesara polis menerusi inisiatif My Wira merupakan tanda penghargaan atas jasa serta sumbangan tidak ternilai anggota keselamatan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menyambut baik peningkatan jumlah peruntukan untuk pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam dalam bajet 2023. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, peruntukan 1.5 bilion ringgit itu membuktikan keseriusan kerajaan mengutamakan agenda memartabat syiar Islam. JAKIM akan bertindak cekap dan amanah bagi memanfaatkan peruntukan tersebut mengikut kepentingan yang disenaraikan. Alhamdulillah, bahagian kita dapat untuk 1.5 bilion untuk bajet kepada hal ehwal Islam sendiri, dan melibatkan sebagaimana kita maklum 150 juta diberikan kepada sekolah tahfiz, pondok, sekolah agama rakyat yang berdaftar. 150 juta satu peningkatan. Kalau tahun 2021 dulu kita dapat sebanyak 100 juta, tahun 2022 kita dapat 140 juta, dan tahun ini kita dapat 150 juta. Itu yang keduanya ialah berkenaan dengan secara berikan bayaran one off kepada kafar, kepada guru kafar, kepada guru takmir, imam, noja,
siap sebagai satu one-off yang melibatkan 36 juta. Yang satu lagi ialah pembangunan industri halal yang diperuntukkan sebanyak 92 juta. Ini juga satu perkara yang baik untuk kita harapkan, kerana Malaysia ni antara perkara yang terkenal di peringkat dunia ialah dari segi industri halalnya tadi. Beliau berkata demikian pada program Qiyamul Perdana Agensi Islam Siri ketiga di Putrajaya. Bajet 2023 telah membuktikan kerajaan mempunyai peruntukan mencukupi. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Zahidi Zainul Abidin berharap tiada pihak yang mendakwa kononnya kerajaan tiada wang untuk membantu rakyat. Belanjaan kali ini cukup hebatlah, cukup baik. Dan kita harap rakyat jangan salah sangka lah, konon tak ada duit lah untuk membuat kira apa belanjawan tipu lah, tak tipu. Kerajaan mempunyai cukup wang dan belanjawan itu mengikut kemampuan kita. Beliau berkata demikian selepas majlis apresiasi pertandingan Jago Boria anjuran RTM Pulau Pinang. Secara keseluruhannya, bajet 2023 ternyata memanfaatkan golongan belia. Ini termasuklah kenaikan kadar kredit e-dompet menerusi inisiatif e-Pemula. Bajet yang dibentangkan yang agak baik dan juga banyak membantu belia-belia muda yang berada di pelosok negeri kita. Jadi saya harap bajet yang dibentang ni dapat memberi pendedahan kepada belia-belia untuk peluang-peluang pekerjaan dan juga minat-minat belia dalam menjalankan perniagaan. Itu adalah satu inisiatif yang baguslah untuk diteruskan oleh kerajaan. Kalau kita tengok, kita tak tengok kepada belia di bandar. Belia bandar ni akses kepada internetnya mudah. Kita lihat inisiatif ini memberi manfaat kepada belia-belia yang berada di luar bandar. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi memang tak bertulang tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan seri tadi keseliwan nak kompetisi saya tak peti. Lagi-lagi kalau di media sosial. Satu dunia boleh tengok. Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah. Rugi. Di sini mengata. Sana bergaduh. Sudahnya. Pecah belah. Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu. Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita? Di dalam betul talent. Cukup-cukuplah tu. Demi anak-anak, demi keluarga, demi agama, demi bangsa, demi masa depan kita. Hentikan fitnah di media sosial. Besok kembali. Sebanyak 52% daripada jumlah 5,094 individu yang telah menjalankan saringan kesihatan dikesan mengidap penyakit tidak berjangkit iaitu kencing manis, darah tinggi dan kolesterol tinggi. Selain itu, 43.4% mempunyai faktor risiko penyakit tidak berjangkit seperti merokok dan masalah berat badan serta hanya 4.5% adalah sihat. Justru Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, inisiatif Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS akan diteruskan bagi memastikan amalan budaya gaya hidup sihat dapat diamalkan keluarga Malaysia. Sebab itu Kementerian Kesihatan akan teruskan dengan usaha Agenda Nasional Malaysia Sihat yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada tahun lepas untuk memastikan bila kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini, jangan pula kita terperangkap dalam epidemik NCD ataupun penyakit-penyakit tidak berjangkit. Marilah sama-sama kita mempromosikan gaya hidup yang sihat agar keluarga Malaysia kekal sihat sejahtera.
Beliau berucap demikian pada majlis perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Jempol. ANMS merupakan pelan strategik jangka masa panjang bagi tempoh 10 tahun sehingga 2030 bagi melahirkan Malaysia sihat sejahtera. Ia dilaksana menerusi 4 teras iaitu pembudayaan hidup sihat, perkhidmatan kesejahteraan kesihatan, kawalan kesihatan kendiri dan kebersihan persekitaran. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Kesihatan Munshi Abdullah berkata, keluarga Malaysia diharap dapat sama-sama melibatkan diri dengan menjadi ejen kesihatan menerusi My Champion sekaligus dapat menggerakkan inisiatif ANMS. Dalam kita melaksanakan ANMS, kita telah mengkaji dari masa ke masa untuk melihat bahawa ANMS memenuhi keperluan rakyat. Jadi dari kita telah membuat satu perbincangan dengan lebih sempurna dengan pihak sekretariat ANMS bahawa setiap satu aktiviti kita perlu membuat satu pendekatan ataupun strategi baru. Sebab itu dalam ANMS kita mempunyai 24 inisiatif yang kita laksanakan untuk tempoh sehingga 10 tahun 2030. Membudayakan gaya hidup sihat setiap lapisan masyarakat. Program Kayuhan Santai sempena Hari Sukan Negara turut mempergiatkan program advokasi kepenggunaan di Langkawi. Ya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP dengan kerjasama Gerakan Pengguna Daerah GPD menjadikan platform itu untuk menerangkan peranan pengguna dalam menghadapi situasi ekonomi dunia yang tidak menentu. Laporan Muhammad Najib Masyur. Inisiatif ini secara tidak langsung dapat mewujudkan kesedaran pengguna selain menjadi pengguna bijak. Pada masa yang sama tidak melupakan tanggungjawab sosial sebagai masyarakat. Kempen ini, kepenggunaan ini kita juga nak memaklumkan kepada masyarakat supaya mereka juga harus tahu tentang hak-hak kepentingan mereka sebagai pengguna lah. Jadi di sinilah kita katakan kerjasama erat walaupun dia merupakan Hari Sukan Negara, tetapi kita ambil juga kesempatan untuk memperkenalkan juga elemen-elemen berkaitan dengan kepenggunaan. Berlangsung di Kompleks Sukan Langkawi, program serampang dua mata ini melibatkan kayuhan sehingga 100 orang peserta. Boleh kolaborasi, engagement ini, dan ini adalah suatu pendekatan yang kami di Langkawi dalam semua agensi mengharapkan kerjasama yang sebegini, baik di kementerian yang lain, kami cukup mengalukan. Kerajaan dalam pada itu akan terus memperkasa advokasi kepenggunaan khususnya berhubung hak-hak pengguna. Dalam masa yang sama, menyediakan bantuan khas pembiayaan perlantikan peguam bagi membantu pengguna dalam pengendalian kes permohonan semakan kehakiman di Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Muhammad Najib Mashur, RTM. Peristiwa fitnah yang melanda keluarga Nabi Muhammad dinamakan sebagai Hadith Al-Ifki. Kisah tersebut benar-benar menunjukkan kematangan baginda dalam menangani berita yang diragui kebenarannya. Menerusi laporan khas sempena Maulidur Rasul, wartawan Jakim Amin Fauzi membawa kita menghayati ibrah hadis Al-Ifki. Peristiwa Hadisul Ifk berlaku pada tahun ke-6 Hijrah terjadi apabila golongan munafik menuduh isteri Rasulullah Sayyidatina Aisyah melakukan zina. Bagaimanapun, Nabi Muhammad tidak terburu-buru dalam mendebani fitnah tersebut. Sebaliknya, menyelesaikannya dengan tertib berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya Nabi SAW tidak lekas terjun dalam fitnah viral itu. Sebulan Nabi menunggu wahyu sebab tak pasti. Nabi tidak ada prejudis terhadap isteri Nabi, walaupun orang yang dekat dengan Nabi kan hampir boleh berlaku cerai apa sebagainya, tapi tak. Nabi tunggu wahyu, Nabi tanya orang lain minta pandangan. Itu satu. Jangan lupa kepada orang yang terkena fitnah tu pula kan. Sayyidatina Aisyah, Nabi sendiri, Nabi sabar. Sayyidatina Aisyah tu sebagai watak utama yang difitnahkan itu,
dia menggunakan menjadikan ayat Allah SWT sebagai azimat. Disebut apabila peristiwa ini berlaku pada dia, as-sabrul jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dia ulang sebut yang tu je, fasabrul jamil, sabar secantik-cantiknya. Ingat untuk diri dia, sabar wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah akan bantu bela aku atas dakwaan fitnah yang kamu sebarkan itu. Kekacauan di Madinah yang berlaku selama sebulan akhirnya selesai setelah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ke-11 daripada surah An-Nur untuk membebaskan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah keji kaum munafik. Pertama sekali, kita sabar, kita tunggu dan ambil masa. Mungkin akan ada lagi penjelasan seterusnya. Biarlah kita berhenti pada peringkat awal untuk kita tidak menyebarkan apa-apa, walaupun kita tahu mungkin perkara itu hampir benar. Lebih-lebih lagi kalau hari ini yang saya boleh beritahu juga, kesan ataupun fitnah bukan setakat individu biasa, tapi fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita perlu pastikan apa-apa kenyataan ataupun apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu perlu betul-betul daripada Nabi, dan perlu sahih, perlu jelas dan perlulah tepat. Terdapat 4 peringkat berlakunya fitnah yang perlu diberi perhatian umat Islam bagi mengelak kekacauan hingga menjejaskan keharmonian. Ia meliputi perbuatan mengumpat, memfitnah dan mengada-adakan keburukan seseorang, mengutuk serta menyebarkan keburukan orang lain. Usaha perlu dipergiat bagi meningkatkan kesedaran keluarga Malaysia mengenai keburukan fitnah, lebih-lebih dalam era digitalisasi. Menyedari hakikat itu, JAKIM mempergiat kempen hentikan fitnah di media sosial. Pada akhir zaman ini, fitnah banyak bertebaran baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Malah Nabi Muhammad SAW pernah memberikan amaran kepada sesiapa yang suka bercakap tentang perkara yang tidak diketahui kebenarannya bahawa mereka akan tergelincir ke dalam neraka Jahannam. Oleh itu, amat penting untuk menjaga lisan dengan penuh tertib, berhati-hati serta tidak melampaui batas sehingga tidak membelakangi panduan yang digariskan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Salam Maulid Rasul. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu? 2 minggu lebih? Demam? Kurang selera makan? Berpeluh pada waktu malam? Susut berat badan? Batuk berdarah? Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda. Berita perdana, kita teruskan dengan edisi sukan. Bersama dengan penyampainya Nazri Fahmi. Silakan. Visi Sukan Negara perinci masa depan pembangunan sukan. Peruntukan sektor sukan meningkat 88 juta ringgit. Terima kasih Ivan dan Meg. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Visi Sukan Negara VSN 2030 akan menjadi hala tuju dan perancangan baru bagi pembangunan sukan negara.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia dipetakan secara komprehensif, bersepadu dan kolektif bagi tempoh 10 tahun akan datang. VSN 2030 memberi nafas baharu bagi arena sukan dengan konsep daripada komuniti kepada komuniti, melibatkan seluruh keluarga Malaysia bagi merencana strategi sukan negara. Ia juga meneruskan legasi sukan sebagai alat perpaduan yang ampuh dalam masyarakat serta melahirkan jaguh-jaguh berkelas dunia dan akan menjadi dokumen rasmi kerajaan dalam pembangunan sukan tanah air. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Hari Sukan Negara 2022 di Putrajaya. VSN 2030 merupakan dokumen dasar yang berkonsepkan pendemokrasian sukan dengan keterbukaan untuk menerima pandangan dan suara semua pihak. Dokumen tersebut akan diteliti dari semasa ke semasa bagi memastikan ia kekal relevan dalam memacu industri sukan Malaysia untuk terus gemilang sehingga tahun 2030. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan diminta berusaha meningkatkan lagi pembudayaan dan pencapaian sukan melalui 4 usaha proaktif. Antaranya menawarkan beasiswa dan peluang melanjutkan pelajaran kepada atlet yang cemerlang dan berjaya memenangi pingat bermula dari peringkat Sukan Malaysia Sukma serta kejohanan peringkat antarabangsa yang diiktiraf kerajaan. Bekas-bekas atlet yang berkemahiran akan dipertimbangkan sebagai jurulatih pendidikan jasmani dan akan dilibatkan dalam inisiatif pencarian bakat sukan di peringkat akar umbi melalui program My Talent Identification. Fasiliti sukan juga perlu dinaik taraf bagi meningkatkan akses kepada kemudahan sukan dan secara tidak langsung meningkatkan penglibatan keluarga Malaysia dalam aktiviti sukan. Tambah beliau, semakan dan perwataan semula jadual pertama di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997, iaitu jenis sukan yang tersenarai akan ditingkatkan selain penambahan sukan elektronik dalam senarai. Sukan merupakan sebahagian daripada agenda nasional bagi menyemarakkan semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek, ia juga satu inisiatif amalan gaya hidup sihat seterusnya menjadi lebih produktif di tempat kerja. Kita dapat menggalakkan lebih ramai lagi keluarga Malaysia untuk sama-sama turun terlibat beriadah di samping mereka aktif terlibat dalam pelbagai sukan yang telah pun diatur. Dan ini secara tidak langsung apabila kita sama-sama menyambut Hari Sukan Negara, secara tidak langsung kita akan dapat meningkatkan lagi hubungan antara keluarga Malaysia itu sendiri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Sukan Negara 2022 peringkat KCOM di Putrajaya. Program yang disertai seramai 500 warga kementerian dimeriahkan dengan acara Zumba dan senam aerobik bersama barisan selebriti. Di peringkat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, lebih 1,000 kaki tangan mengambil bahagian dalam acara sukan dianjurkan sempena Hari Sukan Negara. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib menyifatkan sukan sebagai pengerat perpaduan antara kaum. Beliau turut mengingatkan warga KPKT dan agensi di bawahnya agar sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat. Sementara itu, di Ibu Negara, 2,000 warga polis di Raja Malaysia PDRM mintai sambutan Hari Sukan Negara di Brickfield. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata, pengajuran bukan sahaja menyihatkan tubuh badan, malah secara tidak langsung mengukuhkan lagi hubungan di antara PDRM dan setiap lapisan masyarakat. Antara pengisian program kayuhan basikal brisk walk, senam aerobik dan cabutan bertuah. Lebih 977 juta ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Belia dan Sukan menerusi bajet 2023. Daripada jumlah berkenaan, 332 juta ringgit disediakan bagi program latihan dan fasiliti sukan terbaik di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Ahmad Faizal Azumur berkata peruntukan berkenaan berupaya membantu merealisasikan kilauan emas pertama negara di Sukan Olimpik Paris 2024. Yang sihat
Peruntukan bagi program podium yang termasuk dalam jumlah 154 juta ringgit untuk pembangunan sukan penting bagi pihaknya meneruskan program persediaan atlet berprestasi tinggi. Sebanyak 50 juta telah diperuntukkan kepada program podium dan ini memudahkan pihak MSN untuk meneruskan program-program atlet berprestasi tinggi dan kita yakin momentum yang ada sekarang ni saya nampak atlet-atlet berada di dalam landasan yang baik dan saya percaya idaman kita emas pertama Olimpik itu akan tercapai di dalam Olimpik di Paris insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Dana itu juga membantu MSN untuk meneruskan program persediaan atlet untuk menghadapi 2 tamasya sukan tahun depan iaitu Sukan SEA Kemboja dan Sukan Asia Hangzhou di China serta kejohanan kelayakan ke Paris 2024. Beliau berkata demikian selepas perasmian sambutan Hari Sukan Negara 2022. Bajet 2022 sebelum ini menyaksikan keseluruhan industri sukan negara menerima 244 juta ringgit. Sementara itu, 5 juta ringgit disediakan kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB bagi menjamin kebajikan atlet dan bekas atlet terus terpelihara. Ini sebenarnya bukan digunakan sepenuhnya untuk membantu mereka yang memerlukan saja, termasuk untuk perbelanjaan surgery kesihatan atlet musli. Tetapi dalam masa yang sama YAKIB bekerjasama dengan kementerian juga, kita bersama MSN juga, kita menitik beratkan kebajikan para atlet sehingga selepas mereka dalam kerjaya, kita nak bagi peluang-peluang kursus upskilling, reskilling untuk memberi mereka bantuan perniagaan. Dalam perkembangan lain, 10 juta ringgit turut diperuntukkan bagi penganjuran Hari Sukan Negara tahun depan. Peruntukan 12 juta ringgit bagi pembangunan sukan orang kurang upaya OKU yang diumumkan dalam bajet 2023 diharap dapat disalurkan sebaik mungkin kepada Majlis Paralimpik Malaysia MPM. Menurut Presidennya Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin, ini kerana terdapat 27 persatuan di bawah naungan MPM yang memerlukan dana tersebut bagi tujuan pembangunan bakat di peringkat akar umbi. Dengan peruntukan tersebut, pihaknya dapat menjalankan banyak program pembangunan bakat seterusnya mewujudkan pelapis atlet para. Jelas Datuk Seri Megad pihaknya hanya menerima peruntukan sekitar 20 hingga 30% sahaja daripada jumlah peruntukan keseluruhan 10 juta ringgit yang diluluskan untuk sukan OKU menerusi bajet 2022. Beliau berkata atlet para negara semakin menunjukkan prestasi memberansangkan dengan membawa pulang pelbagai pingat antarabangsa, justru golongan itu tidak seharusnya dianaktirikan. Dalam pada itu, Pengarasi Sukan Datuk Dr. Pekan Ramli menyifatkan peruntukan sektor sukan sebagai bukti kerajaan komited untuk memajukan industri berkenaan. Bajet 2023 dilihat membentuk ekosistem sukan yang positif dari semua sudut. Jadi saya melihat ini satu benda yang bagus sebabnya peruntukan diberi sebanyak lebih kurang 154 juta. Ini macam lebih kurang program Talent ID lah. Mencari bakat-bakat baru, kemudian menyediakan mereka dengan program-program latihan dan kelengkapan fasiliti sukan yang ada dan di akhirnya nanti kita mengharapkan mereka ini akan dapat menyumbang kejayaan kepada negara. Tambahan 88 juta ringgit berbanding belanjawan terdahulu membuktikan kerajaan serius dalam usaha memajukan sukan negara. Bagi Muhammad Sadiq Mustafa, peruntukan lebih besar diperlukan oleh persatuan-persatuan sukan mengambil kira kalender sukan antarabangsa yang padat tahun depan. Untuk tahun 2023 ini adalah tahun yang paling penting untuk semua sukan-sukan keras utama dalam kejohanan sukan SEA yang akan berlangsung pada tahun depan di Laos. Dan begitu juga dengan sukan kelayakan untuk pengurutan mata untuk kelayakan Olimpik 2024 di Paris. Kejayaan juara Piala Malaysia Kuala Lumpur City FC di pentas Piala AFC serta kecemerlangan pasukan TSG di tour di Taiwan antara yang mencuri tumpuan pada minggu ini. Kita ikuti sorotan mingguan sukan disediakan oleh Muhammad Zamri Suharani.
Pasukan Kendalian Boyan Hodak mencipta sejarah marah ke aksi final Piala AFC 2022 buat pertama kali. KL City FC marah ke perlawanan akhir selepas menumpaskan kelab Uzbekistan PFC Sogdiana pada final antara zon Piala AFC 2022 5-3 menerusi sepakan penalti. Penjaga gol KL City, Kevin Ray Mendoza, muncul wira pasukannya apabila cemerlang menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya tuan rumah termasuk sepakan penalti kedua pemain Sogdiana. Sebelum ini, Johor Darul Takzim merupakan satu-satunya pasukan yang pernah menjuarai Piala AFC setelah menumpaskan kelab dari Tajikistan Istiqlal 1-0 pada 2015. Sementara itu, di perlumbaan berbasikal tua di Taiwan, pelumba negara Haris Saleh yang mewakili Terengganu TSG cemerlang apabila mengungguli aksi peringkat kelima. Harif mencuri tumpuan pada perlumbaan peringkat terakhir sejauh 149.83 km di Dabing Bay. Itu apabila menjadi pelumba pertama melintasi garisan penamat saingan. Kemenangan tersebut menyuntik semangatnya untuk meraih kecemerlangan pada aksi Letua di Langkawi LTDL 2022 pada 11 hingga 18 Oktober ini. Penutup sorotan minggu ini tertumpu kepada tragedi yang meragut nyawa penyokong bola sepak di Stadium Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sekurang-kurangnya 174 maut, manakala 180 lagi cedera. Rusuhan tercetus selepas perlawanan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Tembakan gas pemandai mata menyebabkan penyokong bertemperan lari sehingga ada yang terkorban akibat terjatuh dan dipijak. Malaysia menerusi Kementerian Belia dan Sukan dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM turut bersimpati dan menawarkan bantuan susulan insiden berkenaan. KL City FC memberi tumpuan sepenuhnya kepada baki dua pertemuan Liga Super sebelum merangka taktik menghadapi kelab Oman Al-Sib di final antara zon Piala AFC 2022. Ketua Jurulatih Boyan Hodak berkata aksi dengan Terengganu dan PG City akan menentukan pemain yang benar-benar bersedia menghadapi jagoh Oman itu. Tambah Boyan, apa yang penting ketika ini ialah pemainnya mendapat rehat yang cukup sebelum berdepan Terengganu Selasa ini. First we need to see the opponent and then after we see the opponent we will do the tactics according to that. There was no any injuries. Only thing is that everybody are very tired because there is no direct connection in this time for Uzbekistan. So we need to go through Korea, which was total trip plus bus from Tashkent to Jizak. Total trip was more than 24 hours. Dia berkata demikian selepas tiba bersama pasukan di KLIA. KL City bakal berdepan Al-Sib pada 22 Oktober ini. Kejohanan tenis terbuka Astana di Kazakhstan. Pemain sensasi Novak Djokovic dijadual bertemu pilihan kedua kejohanan Daniil Medvedev di pusingan separuh akhir. Terdahulu pemain Serbia itu menewaskan pemain Rusia Karen Khachanov 6-4, 6-3 untuk mara. Medvedev pula menewaskan pemain Spanyol Roberto Bautista Agut 6-1, 6-1. Pemain Greece Stefanos Tsitsipas terpaksa berhempas pulas sebelum menang menentang pemain Poland Robert Hukas. Pemain pilihan ketiga itu menang 7-6, 6-3 dalam masa 1 jam 41 minit. Tsitsipas seterusnya akan menentang pemain pilihan kelima Andrew Rublev. Rublev sebelum itu menang mudah ke atas pemain Perancis Adrian Manarino 6-1, 6-2. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 8 Oktober 2022. Saya Nazif Amir Syukri kembali semula bersama Ivan dan Mac.
Raja Thailand Raja Maha Vajiralongkorn berkongsi kesedihan ketika bertemu keluarga mangsa tragedi pembunuhan di sebuah pusat jagaan kanak-kanak di Timur Laut Thailand. Tragedi itu mengorbankan 24 kanak-kanak dan 12 dewasa yang dilakukan seorang bekas pegawai polis bersenjatakan senapan patah dan pisau. Upacara pengebumian bermula hari ini, iaitu selama 3 hari berkabung bagi mangsa-mangsa yang terkorban. Lawatan diraja itu diadakan sehari selepas terjadinya insiden di Taska yang terletak di daerah Naklang, kira-kira 500 km di utara Bangkok. Ibu bapa yang bersedih meletakkan bunga ros putih di atas tangga Taska di mana nyawa kanak-kanak kecil dibunuh dengan kejam. Sebuah tangki bahan api terbakar di Jambatan Kerch di Crimea. Menurut maklumat awal, tangki bahan api terbakar di salah satu bahagian Jambatan Crimea. Media Ukraine melaporkan bahawa satu letupan berlaku di jambatan itu sekitar pukul 6 pagi waktu tempatan pada Sabtu. Trafik di jambatan itu telah dihentikan. Jambatan itu telah dibuka pada 2018 dan direka untuk menghubungkan Crimea dengan rangkaian pengangkutan Rusia. New York mensiarkan darurat pada Jumaat susulan peningkatan kemasukan pencari suaka yang berasal dari selatan Amerika Syarikat. Perintah eksekutif itu dikeluarkan untuk membolehkan arahan diberikan kepada semua agensi berkaitan menyelaras respons terhadap krisis kemanusiaan dan mewujudkan pusat bantuan kemanusiaan sementara. Darurat akan dikuatkuasa selama 30 hari dan mungkin akan dilanjutkan. Sistem pelindungan di New York kini beroperasi pada kapasiti hampir 100%. Musim tengkujuh yang berlaku saban tahun mampu dikendali dengan efisien menerusi penambahbaikan di samping persediaan setiap agensi yang terlibat. Ia mengambil iktibar daripada kejadian bencana di luar jangkaan yang berlaku sebelum ini. Ikuti rangkuman lensa keluarga Malaysia.
Bagi penggemar aktiviti lasak dan ekstrim, Kuala Kubu Baru atau KBB merupakan lokasi tepat untuk mereka. Paling popular, paragliding, menyelusuri arus sungai dengan water rafting dan pelbagai lagi aktiviti yang meningkatkan adrenalin. Ya, ronda-ronda keluarga Malaysia akan kongsikan dengan anda salah satu sukan lasak tersebut. Saksikan. Saya kena apa tu? Water rafting. Water rafting. Saya tak. Takut tu. Aduh, relax lah. Jom, kita water rafting. Apa? KKB sangat popular dengan aktiviti rafting yang boleh dilakukan bersama rakan dan keluarga. Jarak sepanjang 8 km, anda akan merasai pengalaman berkaya di sungai yang deras. Okey, tadi memang seronok kalau anda sendiri kat atas ni rugi tau. Berasai yang kata pengalaman yang kata terbaik dari ladang di KKB ni. Woo! Bagi mereka yang meminati sukan water rafting ini, anda akan melalui 5 grade jeram yang berbeza. Bukan sahaja menguji kekuatan mental dan fizikal, paling penting semangat berpasukan. Okey, sekarang ni kita kata pit stop dulu. Kita pergi tengok air terjun. Kita berhenti dulu. Woohoo! Air terjun tu cantik, air terjun pengantin nama dia. Hati-hati sikit. Itu pengantin. Jom, tengok. Air terjun pengantin. Siapa nak kembali? Bagi yang pertama kali bermain water rafting ini, jangan risau. Anda akan berakit bersama golongan profesional yang disediakan pihak penganjur. Sudah pastinya ianya menjanjikan pengalaman yang tidak akan dilupakan dan memberi kepuasan baru untuk anda. Lebar best, anda semua kena datang kat sini untuk main water rafting di Kuala Kubu Baru. Paling penting teruskan setia bersama ronda-ronda keluarga Malaysia hanya di RTM Cuti-Cuti Malaysia. Woo! Goblin hijau serang penumpang kereta api bawah tanah. Di New York, Goblin hijau yang dimaksudkan adalah sekumpulan perompak. Saksikan dalam hashtag. Ini dia rakaman kejadian tulai yang menyaksikan kekecohan berlaku apabila 6 perompak wanita berpakaian hijau neon masuk ke dalam gerabak dan menyerang serta menumbuk penumpang. 2 remaja berusia 19 tahun cedera dalam serangan tersebut. Pihak polis sedang mengenal pasti individu terlibat dalam serangan berkenaan.
Spesies penyu terancam India akhirnya menetas di Zoo San Diego selepas 20 tahun. Pihak berkuasa zoo mengumumkan kelahiran 41 ekor anak penyu itu selepas bertahun-tahun cuba untuk menyelamatkan spesies penyu berkenaan. Penyu yang berkulit lembut dan berkepala kecil itu merupakan spesies terancam dan jarang ditemui. Penyu ini disenaraikan sebagai terancam kerana dieksploitasi untuk ubat dan daging. Susulan tiupan angin kencang, seorang juruterbang Ryan Air terpaksa melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Funchal, Madeira. Rakaman video menunjukkan detik pendaratan menakutkan terpaksa dihadapi kru dan penumpang dalam penerbangan itu. Angin kuat telah menyebabkan sayap pesawat hilang keseimbangan dan juruterbang mengalami kesukaran untuk mendarat dengan lancar. Namun ia berjaya mendarat dengan sempurna. Berita perdana 8 Oktober 2022 berakhir di sini. Ya, dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia. Dan jumpa lagi.